Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Para hadirin dipersilakan duduk. Jejaran mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di Persada Chancellery kita bersua. Selamat pagi dan salam sejahtera yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Reza Atiq Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman, Pemangku Pengarah Merangkap Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia. Div-div jemputan, ketua-ketua jabatan serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke wacana pembinaan negara bangsa yang bertemakan model perpaduan masyarakat Kelantan.
Kegiatan kita pada hari ini adalah sumbangan siswazah kuliah pemikiran sosial tentang kajian etnik di Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia untuk berkongsi sama pengajian mereka tentang pengajian hubungan etnik dalam masyarakat. Antara objektif wacana kita pada hari ini adalah membicarakan konsep negara bangsa, mengenal pasti bentuk negara bangsa di Malaysia dan membicara pengalaman masyarakat Kelantan dalam pembinaan negara bangsa. Baiklah, bagi memohon keberkatan acara persidangan kita pada kali ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustaz Muhammad Hafiz Othman untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya hakimu ya azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memertabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru, berkatilah kehadiran kami dalam wacana pembinaan negara bangsa ini. Berkatilah jua usaha-usaha kami. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk mempertahankan pembinaan negara bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya Fattahu ya Alim. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah perkaranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan nyeras yang beriman serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruh wa khaira a'malina khawatimuh wa khaira ayyamina yawma laqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hafiz Othman atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis pada hari ini diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman, Pemangku Pengarah Merangkap Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Datuk Naib Chancellor, Yang Berbahagia juga Timbalan Naib Chancellor Datuk Reza Atiq, Profesor Mansur, ahli-ahli panel, Datuk Teo dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan salam daripada Datuk Samsul Amri yang tidak dapat datang pada hari ini kerana beliau menguruskan satu urusan rasmi di Beijing ketika ini. Tuan-tuan perempuan dihormati sekalian, saya difahamkan ini adalah satu projek yang dibuat di bawah kursus pemikiran etnik yang dikendalikan Profesor Mansur. Semua pengajaran serta ilmu sosial yang ada di dalam kelas ini cuba diwacanakan, dan sebaiknya ilmu ini bukan sahaja berada di dalam kelas ataupun di dalam perpustakaan, tetapi diwacanakan
dan boleh menjadi input kepada dasar negara. Daripada sinilah bagaimana dasar itu boleh membentuk proses-proses integrasi nasional, kesepaduan dan sebagainya. Dalam keadaan Malaysia yang banyak isu-isu yang sedang berkembang ini, terutama kebelakangan ini, di sinilah perlunya model-model baru ataupun model-model lama yang diketengahkan, yang selama ini tidak kita sedari, sangat mampan untuk diamalkan. Dan hari ini kita membincangkan model Kelantan, seperti akan disebut oleh panel-panel kita pada hari ini. Kita sangat berterima kasih dengan peranan yang dimainkan oleh Prof. Mansur, rakan-rakan dari pejabat am kita, juga pelajar-pelajar urustia majlis ini, serta semua pihak yang memberi sumbangan. Demikian juga hadirin kehormat pada hari ini daripada peringkat pengurusan tertinggi, Datuk Naib Seri Timbalan dan juga ahli-ahli panel. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua dan juga kepada hadirin sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis ingin menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memberikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Profesor Insinyur Dr. Riza Atik, Timbalan Naib Chancellor, pegawai-pegawai pengurusan utama, yang berusaha Prof. Madya Dr. Ahmad Nizamuddin, Timbalan pengarah kita, Prof. Dr. Mansur Makno, fellow utama kita yang bahagia Prof. Datuk Dr. Teo, moderator forum pada hari ini, dan seterusnya ahli-ahli panel jemputan yang akan berwacana sebentar lagi, para mahasiswa yang hadir dan juga semua yang ada bersama. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kerana kita dapat mengadakan satu program pada pagi ini, satu wacana, iaitu wacana pembinaan negara bangsa model perpaduan masyarakat Kelantan. Pokoknya yang nak dibicarakan mungkin bukan Kelantan, tapi yang lebih pokok ialah tentang pembinaan negara bangsa. Satu topik ataupun satu isu yang amat penting dan very critical pada hari ini untuk kita bicarakan. Sebelum saya berkongsi sedikit pandangan, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak kita kerana mengisi ruang yang ada ni. Adalah menjadi harapan kita di UKM agar apa jua isu-isu utama negara akan mendapat perhatian Universiti Kebangsaan dan akan diwacanakan, dibincangkan oleh Universiti Kebangsaan. Dan dalam konteks ini mungkin ramai yang baru di sini, saya still in the promotion stage lah, mewar-warkan tentang why we create Persada Chancellery ini. Kalau dulu kita panggil tempat ni foyer Chancellery, berarti foyer itu adalah dia punya physical name dia, nama physical dia, sebab dia foyer, ya? Tapi tidak membawa makna dan pengisian. Dalam kita membicarakan ataupun berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan UKM, kadang-kadang kita cari UKM ni di mana pintu masuk dia. Kadang-kadang kata pintu utama di depan sana. Ada juga pintu beberapa gate-gate lain. Saya detour sedikit. Tapi sebenarnya kalau kita masuk pintu depan tu, yang kita nampak adalah pertama traffic light. Kemudian kita nampak digital board dan mungkin ada pengawal keselamatan. Dan itulah akhirnya timbul perhatian bahawa
kemungkinan tempat ini merupakan pintu masuk UKM. Pintu masuk secara lebih daripada fizikal. Kalau kita menamakan fizikal, kita katakan bangunan chancellery. Tetapi kalau kita melihat memasuki sebuah institusi seperti UKM ini, sepatutnya terasa. Macam kalau kita nak pergi jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun kita nak pergi Istana Negara, kita masuk pintu istana tu pun kita dah rasa kita bukan memasuki bangunan yang biasa. Kita memasuki satu tempat yang ada fizikalnya tetapi dia ada rohnya. The soul. Ini yang baru-baru ni Tan Sri Zul datang, Tan Sri Zul bagi ucap tama di syarahan Bestari Atma. Dia membicarakan tentang knowledge without wisdom and university without soul. Kadang-kadang kita lupa kenapa sebuah universiti itu diwujudkan. I'm very sure universiti bukan diwujudkan untuk membina bangunan. Universiti, terutama kalau kita ambil sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia ni, dia terwujud dan terbina dengan satu keperluan yang amat kritikal dan mendesak bagi sebuah negara untuk moving forward. Mungkin untuk satu bangsa untuk moving forward. Jadi universiti ini dia macam istana ilmu. Dia ada rohnya. Dan atas kesedaran inilah kita menjenamakan ruang ini sebagai Persada Chancellery. Iaitu satu platform persada, satu tempat di mana kita dapat membawa perbincangan wacana ilmiah, intellectual discourse dengan cara yang begitu bernilai tinggi. Saya selalu membayangkan harap-haraplah satu masa nanti bila mana Persada Chancellery, sometimes dalam bahasa Inggeris saya katakan when the Persada talk, the nation talk. Maksudnya apa-apa yang menjadi lontaran di sini, di tempat ini, dianggap satu lontaran keramat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. A national university. Dalam sebuah negara dia boleh ada satu saja. Dan it cannot be Universiti Kebangsaan Malaysia, sebuah a national university, hanya membincangkan dalam konteks-konteks yang kemungkinan dalam konteks modernization, dalam konteks sains, teknologi dan sebagainya. But this university is responsible. Dia bertanggungjawab ke atas keseluruhan apa yang berlaku dalam negara ini. So kita nak bawa semangat ini. Kita nak bawa sifat ini. Kita nak meletakkan roh di dalam UKM. Jadi platform Persada Chancellery ini insya-Allah kita bina hari demi hari agar menjadi satu platform yang penting dalam negara. Saya selalu I'm a visioning that satu masa nanti mungkin kita tak tahu bila, insya-Allah bila mana wacana-wacana sedemikian, ini wacana yang penting, wacana pembinaan negara bangsa. This Persada ini will be filled up with people. We will fill up with social scientists, fill up by scientists, by pakar-pakar matematik, pakar-pakar sains, pakar-pakar geografi, pakar-pakar geologi, pakar-pakar pengurusan perniagaan, melihat bahawa isu perpaduan ataupun isu pembinaan negara bangsa ini sebagai isu pokok di dalam negara kita. Kadang-kadang saya risau kerana di dalam kemajuan dunia ini, elemen-elemen yang intangible, yang tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat secara fizikal, elemen-elemen yang mungkin bersifat sosial, kadang-kala amat mudah untuk dia dipinggirkan. 2 hari lepas semasa syarahan Bestari Tan Sri Zul,
tentang tamadun dan ilmu. Sebelum itu kita ada syarahan Lestari. Saya nak berkongsi ni hari ni. Seorang scholars daripada Kyoto University datang membicarakan tentang kemiskinan. Hari ini mungkin kalau dalam konteks kemiskinan, mungkin banyak yang mengatakan bahawa the problem is over. Mana ada orang miskin? Tak, kalau daripada Bangi ni, jalanlah seluruh Bangi, tak jumpa orang terbaring tepi jalan, tak cukup makan. Tak nampak orang yang dah susah, koyak rabak dan sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan bahawa isu kemiskinan, kalau dari segi numbernya, ukuran yang sering digunakan, dia kata 1.7% saja kemiskinan yang tinggal dalam negara kita. Jadi, why should, kalau 1.7% penduduk kita di bawah garis kemiskinan, mungkin secara umumnya, perhatian kita ke atas kemiskinan pun, daripada 100% masa kita, 1.7%. Meaning, minimal, macam tak ada lah. Tetapi, is that right? Adakah itu satu takrifan yang betul bahawa kemiskinan selesai di negara kita? Ataupun apabila kita semakin bergerak ke hadapan, kemiskinan itu ditakrifkan dengan cara yang berbeza. Saya melontarkan kepada pakar-pakar untuk melihat umpamanya isu kemiskinan ini, adakah umpamanya hari ini seorang itu mungkin dari segi pendapatan cukup, makan minumnya cukup, tetapi dia miskin keluarga. No, mungkin perkataan ini tak ada orang dengar lagi kan. Dia bukan miskin wang ringgit, tapi dia family wise dia poor, miskin keluarga. Apa artinya miskin keluarga? Miskin keluarga ni berarti you cukup makan minum, tetapi keluarga you tak ada. Ini isu sosial. Bukan salah mengatakan mak bapak bekerja, tetapi bapak bekerja keluar pukul 6.30 pagi, mak pun keluar bekerja 6.30 pagi, kemudian balik. Jadi anak itu sebenarnya adalah seorang yang dia miskin keluarga. Kerana pembentukan manusia itu dia bukan dengan wang ringgit. Dia bukan dibentuk dengan makan minum sahaja. Itu fizikal. Itu keperluan-keperluan kehidupan dia. Tetapi dari segi inside the person itu, dia dibina oleh satu institusi keluarga. Apakah mungkin hari ini kita kaya dari segi pendapatan, tetapi kita miskin community? Sebab apa? Community hari ini tidak lagi menjalankan peranan community. Maaf kalau saya katakan, bila kita membicarakan tentang isu yang terkini tentang seorang anak kecil OKU yang dijumpa diabaikan, mungkin dia miskin keluarga, tapi mungkin juga dia miskin. Tetapi yang saya kadang-kadang fikirkan, adakah dia juga sebenarnya deprived, miskin community, miskin kejiranan? Ada jiran tetapi sebenarnya tak ada. Ada community tapi sebenarnya tak ada. Secara fizikalnya ada, tetapi secara spiritualnya, secara the real content of the community and also a family, it is not there. Ini mungkin kalau pergi ke unit perancangan ekonomi, dia kata, Prof tak apalah balik bincang dekat universiti lah benda ni. Sebab benda ni nampak pelik sangat dengar cakap ni. Tetapi inilah peranan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Inilah peranan all the scholars dan juga in front of me, sebahagian besar adalah pelajar-pelajar sarjana, untuk kita sentiasa be intellectually melihat kepada isu itu, dan isu-isu ini dia berubah sifat dan ciri dia. The dynamic of it. Supaya kita tidak terlepas pandang. We thought that the moment kita cukup wang ringgit, berarti definisi garisan kemiskinan, alhamdulillah kita selesai. Berarti masyarakat tak miskin. Tetapi masyarakat jadi kucak-kacir. Perbincangan hari ini bagi saya, bila saya baca teks Prof Mansur, bagi saya panjang. Tapi saya kata kat Prof Mansur, saya boleh cakap lebih panjang pada ni. Cumanya saya mungkin akan melihat dalam konteks ekonomi dan juga dalam konteks pembangunan. Kalau saya boleh baca sedikit di sini, petikan yang ada dalam ini.
Saya percaya ini keluhan daripada social scientist like Datuk Teo, Prof. Mansur dan sebagainya. Katanya, perjalanan sejarah sosial sebuah negara itu beredar jauh dengan era perjuangan kemerdekaan dengan krisis masyarakat, ekonomi dan politik. Seringkali perbahasan tentang pembinaan negara bangsa dan bangsa itu semakin melentur. Maksudnya as we progress, isu ini dia menjadi isu yang dianggap periphery. Dia di pinggir-pinggir, dia di tepi-tepi sana. Dia tidak lagi dilihat sebagai isu pokok yang boleh menyokong ataupun menjamin kelestarian, kemajuan dan pembangunan sebuah negara. Pembinaan negara bangsa semakin kurang dibahas apabila sesebuah negara itu maju dan kemajuan negara itu menjadi teras kedamaian dan keharmonian di kalangan masyarakat pelbagai etnik, budaya dan agama. Ni saya nampaklah ni Prof. Mansur marah ni. Negara bangsa dikaitkan dengan pasaran hingga perpaduan negara diikat kepada tangan ajaib pasaran. The invisible hand. In economics, we study that a lot lah. Ya. Nilai budaya dan agama yang menjadi teras pembinaan negara bangsa tenggelam dalam perbahasan masyarakat hingga krisis mengetuk kembali kepentingan membina negara bangsa dan menagih hati nilai dan hubungan dikukuhkan kembali. Which is ada kebenarannya, ada ketepatannya. Kalau dalam konteks ekonomi, kalau kita lihat perbincangan tentang ekonomi dan pembangunan, rata-rata dia akan mengukur kepada pendapatan dan mungkin juga kecanggihan ekonomi itu, advancement, high income and advanced nation. Tetapi the element, the ruh dalam ekonomi itu jarang sekali dibincangkan. Dengan andaian bahawa kalau ada income, kalau ada advancement, then semua masalah akan selesai. Satu dimensi untuk melihat masyarakat dan ekonomi ini, dia melihat bahawa dia ada era dia. Pada satu ketika era negara membangun, umpamanya dalam satu literature yang saya very familiar, dia kata utility of obedience, maksudnya kepuasan yang saya perolehi daripada menurut perintah is very high. Kajian dibuat, dilihat di negara-negara yang pendapatannya rendah, dia punya utility ataupun dia punya kecenderungan untuk menurut perintah itu lebih tinggi. Listening to authority, meaning that kalau kerajaan kata A, dia kata taat dan ikut A itu penting. Dan dia rasa puas. Masyarakat akan merasakan bahawa itulah tanda kepuasan kita. Bahawa kita dapat mempamerkan penghormatan kita kepada arahan kepimpinan. Tetapi bila kajian yang sama dibuat di negara-negara yang pendapatan semakin tinggi dan maju, didapati bahawa utility of obeying, maksudnya kecenderungan yang mendorong kecenderungan untuk menurut perintah dan sebagainya telah menurun. So now dia build satu dikotomi. Kenapa dalam satu masyarakat dia tidak lagi cenderung untuk menurut perintah? Dan satu lagi kajian dibuat melihat kepada kecenderungan masyarakat untuk memberi tumpuan kepada pendapatan. Dia kata masa pendapatan kita rendah, makin naik, everybody is looking into how can I make more money. Macam mana saya nak tingkatkan pendapatan saya supaya kehidupan saya lebih baik dan sempurna. Tetapi kajian yang sama tunjuk bahawa
sampai kepada satu threshold, satu peringkat, dia kata perhatian masyarakat itu terhadap isu pendapatan dan all yang dikejar-kejar itu akan makin pudar. Ini dia panggil sebagai post-modernization society. Sampai satu tahap, masa satu tahap dia kata kalau sungai tercemar tak apa, biar dia tercemar. Yang penting saya ada pekerjaan. Tetapi sampai satu tahap pendapatan dia kata antara sungai tercemar dengan dapat pendapatan, dia bagi perhatian pada sungai tercemar. Jadi apabila negara semakin menghampiri negara status negara maju, masyarakat akan lebih memberi perhatian kepada kemakmuran sosial. So saya tengok topik ini, kenapa umpamanya kadang-kadang saya cuba memahami, walaupun this is not my expertise lah. Ini kita nak cross economy, Prof. Cross economy dengan isu sosial ni. Kenapa isu-isu begini hari itu mungkin di tahun 70-an, kalau saya mengimbau semasa saya ke sekolah dahulu, isu ni tak timbul langsung. Boleh kata macam tak timbul lah. Tak ada ketegangan yang hebat lah. Tetapi tiba-tiba hari ini, bila negara makin pendapatan makin baik dan sebagainya, kemakmuran sosial ini menjadi perhatian. Dan kalau tidak dijaga, dia menjadi lebih tegang. People will spend their time more on debating bagaimana untuk memastikan perpaduan itu, hubungan masyarakat, community dan sebagainya, and mungkin will spend less in term of income dan advancement. Ini post-modernization society. Because kalau kita bicara dalam konteks, banyak lagi lah public policy, banyak lagi peranannya. Jadi saya ingat cukup di situ, Prof. Mansur. Sebab saya ni kalau saya cakap benda ni, banyak lagi saya nak cerita. InsyaAllah buat wacana lain pula. Mungkin lepas ni, kalau ni masyarakat Kelantan, mungkin lepas ni buat wacana chancellery pula lah. Perpaduan bangsa, pembinaan negara bangsa. Jadi saya sekali lagi mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Prof. Mansur, Prof. Samsul walaupun tak ada di sini, dan semua warga kita kerana menganjurkan majlis ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang bagi Datuk Muhammad Razali Ishak, Puan Selina Lee Saifa, Encik Eng dan Cik yang akan berada di dalam atas platform nanti, kepada semua pelajar-pelajar yang hadir dan semua yang pegawai-pegawai yang turut hadir bersama. Sama-samalah kita doakan insya-Allah agar pembinaan negara bangsa ini akan dapat dijayakan dengan baik di negara kita, dan UKM sebagai guardians of the nation tidak akan sama sekali senyap ataupun akan terus menyuarakan pandangan-pandangan dan mengutarakan hala tuju dan arah dalam konteks Malaysia membina negara bangsa ni. Sekian dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini sukacita merasmikan wacana pembinaan negara bangsa, model perpaduan masyarakat Kelantan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali atas kesudian beliau menyampaikan ucapan perasmian sebentar tadi. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Wadya Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman serta diiringi oleh yang berbahagia Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor untuk sama-sama memberikan tanda penghargaan kepada yang berbahagia Naib Chancellor. Dengan ini, majlis mempersilakan. Mengumumkan yang berbahagia Naib Chancellor meninggalkan majlis.